Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 13 Februari bersama saya Aziz Arifin dan jurubahasa isyarat Amin Zuhaili Mansur. Dan berikut tajuk utama malam ini. Pesawat terhempas di Kapar, 2 terbunuh. Juga warga emas dituduh tampar bayi 10 bulan. Sebuah pesawat ringan terhempas di kawasan kebun kelapa sawit berhampiran Sekolah Kebangsaan Tok Muda Kapar, Kelang siang tadi. Insiden itu disahkan Ketua Polis Selangor, Datuk Husin Omar Khan. Menurut kenyataan dari Jabatan Bomber dan Penyelamat Selangor, pihaknya menerima laporan mengenai kejadian pada pukul 1.56 petang. Kenyataan itu memberitahu kerja-kerja mencari mangsa dijalankan. Tinjauan kru mendapati pasukan Jabatan Bomber dan Penyelamat, Forensik PDRM dan unit anjing pengesan K9 hadir ke lokasi kejadian dalam usaha mengesan dan menyelamat mangsa. Saya nampak time saya tu nak buang sampah. Masa saya buang sampah tu saya dengar bunyi macam belanggar accident. Lepas tu saya pandang atas, saya nampak patah sayap. Lepas tu ada spark, dia menjunam. Dia punya sayap ke bahagian kiri, dia punya badan ke bahagian kejadian belakang. Apa abang buat? Saya lari pergi masuk rumah, panggil abang saya dengan anak buah saya untuk tengok di kawasan kejadian. Terus berlari ke sini. Pesawat dikenal pasti sebagai pesawat ringan model BK-163 Gabriel dengan nombor pendaftaran IPOOC. Pesawat itu dikendalikan oleh Air Adventure Flying Club berlepas dari lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah, Subang pada 1.28 petang bagi penerbangan rekreasi. Sementara itu, dalam perkembangan terbaru, 2 mangsa termasuk juruterbang disahkan maut dalam nahas pesawat berkenaan. Ketua Polis Selangor, Datuk Husin Omar Khan berkata, kedua-dua mangsa dipercayai terbenam bersama kokpit pesawat sedalam lebih 2 meter. Terdahulu, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM turut mengesahkan bahawa terdapat 2 mangsa termasuk seorang juruterbang berada dalam pesawat ringan berkenaan ketika ia terhempas. Ketua Pegawai Eksekutif CAAM, Datuk Kapten Norazman Mahmud dalam satu kenyataan memaklumkan hubungan terakhir pesawat dengan Pegawai Kawalan Trafik Udara dilaporkan pada 1.35 petang, namun tiada panggilan kecemasan diterima. Jelasnya, siasatan lanjut akan dilaksanakan Biro Siasatan Kemalangan Udara di bawah Kementerian Pengangkutan. Jabatan Bomber dan Penyelamat JBPM Kuala Lumpur mengesahkan bahawa kebakaran di flat Sri Sabah Ahad lepas 90% berpunca daripada masalah pendawaian elektrik dipercayai berlaku di unit 3 di tingkat 17. Pengarahnya Muhammad Saleh Abdul memaklumkan punca tersebut dikenal pasti menerusi hasil siasatan yang dijalankan oleh bahagian forensik bomber. Makluman awal dari segi pihak-pihak publik mengatakan kebakaran disebabkan api dan lain-lain itu adalah tidak benar lah, kan, itu tidak benar. Dan siasatan forensik kita juga mengesahkan bahawa dipercayai kebakaran tersebut disebabkan elektrikal, kan, punca disebab elektrik. Ya, dan dianya tertumpu pada DB distribution board dan kita 90% kita percayai itulah punca kebakaran tersebut. Dan kita masih lagi dalam 10% untuk mengesah dari segi ujian teknikal dan sebagainya lah. Itu punca utama kebakaran tersebut. Tambahnya jumlah kerugian masih dalam siasatan. Sementara itu, Muhammad Saleh turut menafikan bahawa pili bomber di kawasan berkenaan tidak berfungsi seperti mana yang ditularkan baru-baru ini. Jelasnya hasil pertemuan bersama pengadu mendapati alat yang bermasalah adalah alat bantu mula atau hose reel. Sehubungan insiden tersebut, beliau memaklumkan sebuah pasukan petugas khas atau task force akan ditubuhkan secepat mungkin untuk melakukan pemeriksaan di kesemua flat yang berada di bawah kelolaan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL.
Kemarin 5 rumah di tingkat 17 flat Seri Sabah hangus dijila api. Bagaimanapun tiada kemalangan jiwa dilaporkan dalam insiden berkenaan. Mangsa kebakaran di Blok 70 Flat Seri Sabah Ceras Ahad lepas akan ditempatkan di rumah sementara oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa berkata kesemua mangsa akan dipindahkan ke rumah transit yang disediakan di Flat Seri Johor bermula Khamis depan. Kemudian kita juga DBKL akan juga mengusahakan rumah sementara ataupun rumah transit kepada mereka mulai 15 hari bulan ini dan kita benarkan sehingga 6 bulan. 6 bulan bagi mereka yang mempunyai ataupun memiliki rumah sendiri ataupun rumah yang dibeli. Kemudian bagi yang sewa kita benarkan sehingga 3 tahun rumah transit. Beliau berkata demikian selepas menyantuni mangsa kebakaran di Sekolah Kebangsaan Seri Ceras pagi tadi. Turut hadir Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Dr. Nur Aini Ahmad serta Ahli Parlimen Bandar Tun Razak Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Dalam majlis sama, Dr. Zaliha turut menyampaikan sumbangan tunai dan beberapa barangan keperluan lain. Setiap keluarga mangsa menerima RM5,000 daripada Jabatan Wilayah Persekutuan dan RM1,000 masing-masing daripada DBKL dan Ahli Parlimen Bandar Tun Razak. Sementara itu, beliau turut memaklumkan DBKL akan menjalankan kerja baik pulih di kawasan luar rumah yang terjejas secepat mungkin. Seorang wanita warga emas yang juga pengasuh taska dekat Desa Cempaka Nilai dihadapkan ke Mahkamah Session Seremban atas pertuduhan menganiaya atau bertindak cuai dengan cara menampar muka seorang bayi perempuan berusia 10 bulan. Tertuduh Nur Syam Ismail, 66 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan mohon dibicara selepas pertuduhan dibacakan. Berdasarkan kertas pertuduhan, Nur Syam sebagai pengasuh bayi berkenaan didapati menganiaya atau bertindak cuai yang mungkin menyebabkan kecederaan fizikal kepada mangsa. Perbuatan itu dilakukan di ruang aktiviti kanak-kanak Taska Widuri Bestari, Desa Cempaka Nilai pada 5 Februari lalu, kira-kira jam 7.47 pagi sehingga 7.59 pagi. Berikutan itu, tertuduh telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 31-1 Akta sama. Jika didapati bersalah, tertuduh boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Hakim kemudian menetapkan jaminan RM7,000 dengan seorang penjamin ke atas tertuduh dan kes akan disebut semula pada 13 Mac depan. Sebuah syarikat pengendali pakej umrah bersama 2 pengarahnya didakwa di Mahkamah Magistrate Kota Baru hari ini atas 51 pertuduhan gagal mematuhi perintah Award Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia TTPM untuk membayar balik tuntutan RM503,221 kepada 17 mangsa. Kedua-dua pengarahnya yang juga pasangan suami isteri mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Mengikut pertuduhan, syarikat Emirates Travel and Tours yang berhad dengan pengarahnya Datuk Zulkarnain Endut dan Datin Mazwin Mustafa sebagai orang kenasaman OKS didakwa mengikut Seksyen 117-1 Akta Perlindungan Pengguna 1999 yang memperuntukkan denda maksimum RM10,000 atau penjara maksimum 2 tahun jika sabit kesalahan. Mahkamah menetapkan jaminan RM10,200 melibatkan kedua-dua OKS dan perlu lapor diri setiap bulan di Pejabat KPDN Putrajaya. Mahkamah juga menetapkan 11 Mac sebagai tarikh sebutan semula untuk serahan dokumen. Kes membabitkan 17 mangsa dari Kelantan yang membuat pembayaran bermula Februari 2023. Mangsa sepatutnya berlepas menunaikan umrah pada Mac tahun lalu. Syarikat berkenaan sudah tidak lagi beroperasi dan lesen juga sudah ditamatkan. OKS sebelum ini sudah didakwa di Mahkamah Putrajaya atas 63 pertuduhan. Dua sahabat ditahan selepas polis merampas 5 kilogram ketulan mampat ganja bernilai RM15,500. Mereka ditahan di hadapan pintu masuk Pusat Membeli Belah Bebas Cukai berampiran Kompleks
Pemeriksaan Imigresen Kastam, Keselamatan dan Kuarantin ICQ Padang Besar Jumaat lalu. Ketua Polis Daerah Padang Besar Asisten Komisioner Muhammad Syukri Abdullah berkata, serbuan dilakukan sepasukan pegawai dan anggota dari bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Padang Besar. Katanya, polis melakukan serbuan selepas menerima maklumat berhubung kegiatan penyeludupan ganja. Jelasnya, polis berjaya mengesan suspek yang sedang duduk di atas motosikal sambil menggalas beg di pintu masuk pusat beli belah bebas cukai itu. Hasil daripada pemeriksaan ataupun tahanan tersebut telah berjaya merampas satu beg galas yang dibawa oleh suspek, dan hasil daripada pemeriksaan beg tersebut kita menjumpai 5 bungkusan aluminium foil warna merah dan kita syaki sebagai dadah jenis ganja yang beratnya lebih kurang 5 kilogram lah, kan. Suspek pertama ni satu lelaki warga tempatan, dan kita buat soal siasat. Seterusnya kita buat tindakan susulan, operasi susulan. Kita berjaya menahan satu lelaki warga tempatan. Muhammad Syukri berkata, siasatan awal mendapati suspek berusia 23 tahun itu bersama seorang lagi rakannya berusia 36 tahun yang juga suspek utama dipercayai dalang yang mengatur urusan membawa masuk bekalan ganja dari negara jiran itu. Katanya, hasil siasatan mendapati sindiket ini mula aktif hampir setahun lalu dengan menyeludup masuk ganja menggunakan laluan tikus di sekitar pagar keselamatan sempadan Malaysia-Thailand di Padang Besar. Ujian saringan air kencing mendapati kedua-dua suspek positif dadah jenis syabu. Semakan rekod mendapati suspek mempunyai 4 rekod jenayah membabitkan kes dadah, manakala suspek utama pula mempunyai 14 rekod jenayah lampau membabitkan dadah dan jenayah lain. Kedua-dua suspek direman selama 7 hari sehingga 16 Februari hadapan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Tiket bas mahal, penumpang terbeban. Alhamdulillah, bertemu kembali. Kajian berkaitan pemansuhan skim pencen penjawat awam sedang dalam peringkat akhir sebelum dibawa ke Jemaah Menteri untuk dimuktamadkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali berkata, kajian yang dijalankan Jabatan Perkhidmatan Awam itu meliputi pelbagai aspek termasuklah pindaan kepada perundangan. Jelas beliau, setakat ini tiada sebarang keputusan dibuat berhubung skim berkenaan termasuk untuk menggantikannya dengan kaedah lain. Apa yang berlaku ialah beberapa peruntukan perundangan yang perlu kita pindah. Ini pun Yang Amat Berhormat Menteri telah sebut bahawa kemungkinan kerajaan nak melaksanakan perkara ini pun dalam mungkin tahun ini, tetapi bergantung kepada kajian yang dibuat. Dan saya yakin insyaAllah perkara ini saya rasanya akan selesai. Peruntukan undang-undang perlu bawa ke Parlimen, perlu diteliti dari sudut undangan. Di banyak undang-undang yang ada yang bila selesai perkara ini baru kita bawa kepada Jemaah Menteri untuk kita laksanakan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Amanat Ketua Setiausaha Negara 2024 di Putrajaya. Berdasarkan rekod 2014, kerajaan menanggung kira-kira 12 bilion ringgit bagi pembayaran emolumen pencen dan jumlah itu akan meningkat kepada 120 bilion ringgit pada tahun 2030. Sebelum ini, kerajaan memaklumkan berhubung pengambilan penjawat awam secara lantikan kontrak sehingga inisiatif kaedah lantikan baharu diperkenalkan bagi mengukuhkan lagi sistem saraan perkhidmatan awam di negara ini. Permintaan tiket yang tinggi sempena cuti Tahun Baru Cina bukan alasan wajar pengusaha bas ekspres menaikkan harga tambang sesuka hati. Tinjauan wartawan Berita Al Hijrah Abdul Rahman Kunyu mendapati penumpang bas terbeban dengan kadar kenaikan yang dikenakan. Bagaimanapun, penumpang terpaksa membeli kerana tiada pilihan.
Tinjauan saya di Terminal Bersepadu Selatan mendapati orang ramai mula kembali ke ibu negara selepas tamat cuti Tahun Baru Cina. Harga tiket bas pada musim perayaan lebih tinggi dari kebiasaan ternyata menjadi beban kepada penumpang. Semestinya memang membebankan sebab bas ni kalau kita ikutkan dia memang antara benda yang paling transport yang paling common orang guna. So kalau ada peningkatan memang membebankan lagi-lagi musim perayaan. Banyak benda lagi nak guna duit kan. Sementara itu, penumpang Nurliana Nurlizan yang menuju ke utara turut merasai sendiri kenaikan harga dari RM15 ke RM20 untuk satu tiket. Katanya, harga tiket sebelum ini hanya RM60 sahaja, tetapi kali ini dia terpaksa membayar RM80 untuk ke Perlis. Ya, sangatlah terbeban. Kalau boleh, extra bas tu diperlukan bagi setiap perancangan untuk transport ni. Menyediakan penyediaan yang lebih baiklah untuk pengangkutan kan. Sebab kita dah expect benda tu kan. So saya rasa tak perlu ada peningkatan harga. Bebanan pada rakyat balik. Kasihanlah rakyat-rakyat yang macam yang kita katalah kan. Penumpang turut menyuarakan kekecewaan kerana pilihan menaiki bas ekspres sepatutnya lebih berpatutan, tetapi kini ia lebih mahal berbanding menggunakan kenderaan sendiri. Boleh kata terbeban jugalah. Lagi-lagi kalau ramai yang nak balik pun dalam satu kumpulan yang besar tu memang agak terbeban jugalah. Tiket bas memang mahal. Memang 2-3 kali ganda jugalah nak compare dengan kalau naik kereta sendiri macam tu. Tapi kadang-kadang orang nak naik kereta sendiri yang penat kerja semua. So choice pilih untuk ambil naik bas. Tapi naik bas pula mahal. So agak boleh kata terbeban jugalah sebenarnya. Penumpang bas mengharapkan pihak berwajib menetapkan harga berpatutan mengikut destinasi bagi mengelakkan pihak tidak bertanggungjawab menaikkan harga sesuka hati, lebih-lebih lagi pada musim perayaan dan cuti sekolah. Tiket mahal tetapi terpaksa beli. Itu antara luahan pengguna pengangkutan awam bas selepas tamat musim perayaan Tahun Baru Cina. Ada di antara mereka yang mengatakan bahawa jika sebelum ini harga tiket hanya puluhan ringgit untuk sehala. Namun untuk perayaan Tahun Baru Cina ini mencecah ratusan ringgit dan mereka hanya mengharapkan harga ini dikawal selia agar tidak berlaku lagi pada musim perayaan akan datang. Laporan Abdul Rahman Kunyu untuk Berita Al-Hijrah. Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan 1445 Hijrah bersamaan 2024 Masihi akan diadakan di Pahang pada 23 hingga 28 Mei depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, penganjuran dijadualkan berlangsung di Stadium Tertutup Sukpa dekat Indra Makota, Kuantan. Dan juga cemerlang, dan kita harapkan Yang Berhormat Seri agar penganjuran pada tahun ini akan lebih baik daripada penganjuran yang kita buat pada tahun lepas, insya-Allah. Jadi semoga dengan penganjuran Quran ini akan memperkukuhkan lagi hubungan baik antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, sebab saya rasa dengan ikatan Quran itu ikatan dia lebih murni dan lebih barakah. Dan beliau yakin dengan sokongan padu diberikan tuan rumah, penganjuran majlis tilawah ini akan berlangsung dengan jayanya. Sementara itu, Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata pihaknya amat berbesar hati kerana Pahang diberi penghormatan untuk menganjurkan majlis berprestij itu sekali lagi. Dan insyaAllah kerajaan negeri Pahang akan memberi kerjasama dan sokongan yang sepenuhnya bagi memastikan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan pada kali ini dapat berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan segala usaha kita ini akan dapat meningkatkan syiar Islam di negara ini, di negeri ini, serta mendapat keberkatan serta rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Seramai 29 peserta akan menyertai kategori tilawah iaitu 14 qari, 14 qariah dan seorang johan menunggu, manakala 84 peserta pula akan menyertai bagi kategori hafazan iaitu 42 peserta lelaki dan 42 peserta wanita. Pahang pernah menjadi tuan rumah bagi majlis sama pada 2014. Kebimbangan orang ramai terhadap Mahkamah Persekutuan dan Syariah masih belum surut sehingga hari ini. Ia susulan keputusan Mahkamah Persekutuan pada 9 Februari lalu mengisytiharkan 16 kesalahan syariah dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah _1 Kelantan 2019 terbatal dan tidak sah. Persoalan bagaimana pemerkasaan Mahkamah Syariah dapat dilaksanakan secara tuntas turut disuarakan.
Jadi untuk mendapatkan cadangan dan pandangan lebih jelas di talian Skype ketika ini, Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian Quran dan Sunnah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Dr. Abu Hafiz Salihuddin. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Doktor, jadi sebelum kita membincangkan mengenai langkah ke hadapan mengenai Mahkamah Syariah ini, jadi isu ini nampaknya masih dibincangkan oleh masyarakat awam ya, mengenai isu-isu yang tak ada kaitan seperti zina, judi, arak dan sebagainya. Jadi komen dari Doktor sendiri. Baik, bagi saya ini adalah satu ruang yang baik, ruang demokratik bagi mana-mana pihak untuk berbincang dan melontarkan pandangan mereka. Namun perkara yang perlu untuk kita ketahui adalah pandangan-pandangan itu perlulah berdasarkan kepada fakta yang jelas, khususnya merujuk kepada penghakiman yang dibuat oleh Mahkamah Persekutuan. Seperti yang disebutkan oleh saudari sebentar tadi, bahawa ada beberapa perkara ataupun beberapa permohonan yang dikatakan sebagai terbatal itu sebenarnya tidak pun wujud di dalam permohonan dan tidak pun wujud di dalam keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Persekutuan. Sebagai contoh, kalau kita lihat ada berkaitan dengan zina ataupun berkaitan dengan arak, kalau kita melihat kepada penghakiman yang boleh untuk diakses oleh semua orang, itu tidak muncul. Bahkan kalau kesalahan 37 iaitu judi, betul ianya ada di dalam permohonan, namun Mahkamah Persekutuan telah membuat keputusan untuk hanya membatalkan pada perkara 37 dalam kurungan 1 dalam kurungan B. Bermaksud hampir keseluruhan yang ada di bawah perkara 37 itu yang merujuk kepada judi tersebut tidak terbatal, hanya pada 37 dalam kurungan 1 dalam kurungan B. Ini bermaksud apa? Mahkamah Persekutuan bertindak dan membuat satu keputusan itu berdasarkan peruntukan yang diberikan di dalam perlembagaan persekutuan. Maka literasi undang-undang berkaitan dengan perlembagaan persekutuan termasuk juga dengan ruang kuasa yang diberikan oleh perlembagaan persekutuan kepada negeri. Kerana Mahkamah Syariah dan hukum Mahkamah Syariah ini adalah dibuat di peringkat negeri, di peringkat DUN yang termaktub di bawah jadual 9 Perlembagaan Persekutuan. Oleh yang demikian, saya mohon kepada semua, sama ada yang ingin memberikan komentar adalah terbelakang law ataupun tidak, undang-undang ataupun tidak, silakan. Namun pastikan ianya berada di atas fakta dengan merujuk kepada keputusan yang telah pun dikeluarkan secara rasmi oleh Mahkamah Persekutuan itu sendiri. Baik, Doktor, mungkin ramai yang tidak begitu faham sebenarnya ya. Baik, Doktor, apa langkah ke hadapan untuk memperkukuh dan memelihara sistem perundangan syariah di negara ini? Baik, dua. Yang pertama adalah bagaimana Majlis MKI dan juga Majlis Raja-Raja telah pun bersetuju untuk membentuk satu jawatan kuasa khas dalam mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri dalam menggubal undang-undang syariah di peringkat negeri. Itu yang diumumkan oleh Menteri Agama iaitu Datuk Dr. Naim, dan kita telah perlu lihat ada 11 ahli di dalamnya yang diketuai oleh bekas Ketua Hakim Negara Tan Sri Datuk Sri Tun Datuk Sri Zaki, yang mana apabila beliau telah pun mengetuai jawatan kuasa ini dan jawatan kuasa ini akan mengesyorkan apa yang boleh untuk dilakukan, bagaimana pemerkasaan di dalam bidang kuasa. Itu pertama. Ia sedang dilakukan. Ia bukan tiba-tiba terhenti saja. Tidak. Ia sedang diusahakan dan sedang berjalan pada waktu ini. Yang kedua adalah memperkasakan daripada segi struktur mahkamah syariah itu sendiri. Daripada segi perjawatan dia yang lebih bermartabat dan bermaruah. Dan yang kedua daripada segi fasilitinya, iaitu bidang-bidang kuasa. Sebagai contoh berkaitan dengan jabatan yang eksklusif kepada pendakwaan dan juga penguatkuasaan, dan juga dalam waktu yang sama memberikan satu institut latihan khusus untuk mahkamah syariah ini, kerana sampai pada waktu ini belum ada lagi seperti mana dalam mahkamah sivil kita ada ilkap, ataupun di dalam latihan kepada pegawai-pegawai agama Islam kita ada ilim. Pada ketika ini belum ada lagi. Sungguh pun begitu, Kerajaan Persekutuan melalui bajet 2024 telah memperuntukkan 20 juta untuk kick off, untuk memulakan usaha ini, dan saya harap ianya akan diberikan peruntukan lebih besar untuk adanya institut yang secara fizikal yang lebih yang menyerupai seperti ilkap, dan boleh untuk memperbanyakkan ataupun melatih dengan lebih utuh pakar-pakar ataupun mereka yang berada di dalam struktur dan sistem mahkamah syariah itu sendiri.
Baik, jadi kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Abu Hafiz Salihuddin di atas penerangan yang panjang lebar sebentar tadi. Itu tadi pensyarah kanan Jabatan Pengajian Quran dan Sunnah. Terima kasih. Ancaman operasi darat penduduk Gaza mula tinggalkan Rafah. Alhamdulillah, bertemu kembali. Kita ke laporan luar negara. Lebih 4 bulan bermandi darah, warga Palestin di Gaza berharap genosid Israel akan segera tamat di wilayah itu. Mangsa yang berjaya keluar ke Mesir berkata puluhan ribu mangsa cedera perlu rawatan segera atau berdepan maut. Ikuti butiran lanjut bersama koresponden Berita Al-Hijrah Said Azwan Said Ali yang kini berada di Kahirah sejak semalam bagi misi kemanusiaan NGO di bawah Ops Ihsan. Tiba di Kahirah semalam, saya dan sukarelawan Be Vital dan Red A di bawah inisiatif Ops Ihsan terus ke Hospital Palestin di Heliopolis. Di situ kami meninjau keadaan Muhammad, bukan nama sebenar, antara warga Palestin yang berjaya keluar dari Gaza untuk mendapatkan rawatan kakinya yang patah akibat dibom rejim Israel lebih 2 bulan lalu. Dalam kesedihan perang yang masih panjang, Muhammad menyampaikan hasratnya agar perang tamat dan rakyat Gaza diselamatkan. لأنه في عدد يعني كبير من المصابين وعدد من الشهداء أكبر. بدهم المصابين بدهم علاج وبدهم متابعة وبدهم حتى يشفوا وتصير أمورهم كويسة. بتطلب هذا الإشي إنه علاج في الخارج، إنه كله أطراف يعني وفصول معقدة وهيك، فبتحتاج علاج في الخارج ومش موجودة الأدوات والأجهزة مش موجودة في غزة. Muhammad antara penerima manfaat bantuan alat perubatan disalurkan NGO Malaysia di bawah Ops Ihsan di Hospital Palestin. Ketua Misi Bantuan Kemanusiaan Be Vital ke Gaza, Dr. Munawar Helmi Salim berkata, misi kali ini adalah susulan misi bulan lalu di mana bantuan kecemasan, peralatan perubatan disalur ke hospital berkenaan selain bantuan makanan dihantar terus ke Gaza. Kita tak dapat masuk ke Gaza pada ketika ini, tapi kita berada di Kairo untuk membantu mereka yang telah berada di Kairo pada ketika ini. So kita akan cuba membantu mereka yang berada di sini. Dalam pada masa yang sama, dalam beberapa hari ini juga bantuan-bantuan perubatan seperti ubat-ubatan, bekalan perubatan pakai buang dan keperluan seperti untuk bius dan sebagainya akan kita hantar ke Gaza juga kerana mereka sangat perlukan di dalam sana. Sejak 7 Oktober tahun lalu, perang di Gaza mengorbankan lebih 28,000 mangsa dengan lebih 68,000 dilaporkan cedera. Ribuan lagi dilaporkan masih hilang di bawah rentuhan dengan sistem kesihatan di Gaza lumpuh akibat serangan rejim Israel ke atas wilayah konflik itu. Perang di Gaza sudah lebih 4 bulan dan belum menunjukkan tanda-tanda ianya akan berakhir. Dan difahamkan lebih daripada 2,200 pesakit daripada Gaza telah dihantar ke Kahirah Mesir untuk mendapatkan bantuan. Dan kebanyakan daripada mereka dibantu melalui bantuan-bantuan perabatan asing termasuk yang disalurkan oleh NGO Malaysia melalui Ops Ihsan seperti Be Vital dan RAA untuk membantu warga Palestin yang terjejas perang di Gaza. Saya Azwan Said Ali melaporkan dari Heliopolis, Kahirah, Mesir untuk Berita Al-Hijrah. Kami lebih sanggup menjadi pelarian daripada menjadi mangsa pengeboman Zionis. Itu tekad sebahagian penduduk Gaza yang terpaksa meninggalkan Rafah walaupun tidak pasti lokasi yang harus dituju. Pengeboman besar-besaran di Rafah semalam menyebabkan mereka bimbang dengan ancaman operasi darat Israel yang mungkin meragut lebih banyak nyawa. Tidak mahu mengambil risiko tinggal di Rafah, ratusan penduduk Gaza mula membuka khemah serta mengemas barang-barang pribadi untuk segera meninggalkan wilayah paling selatan itu. Anak صغار, معنا نسوان, معنا هذاك وين يروحن. بدنا في الشارع. ما فيش مأوى إلها بالمرة نايله. ايش تيجي الصاروخ بدك كنت قاعد. احنا طلعنا من الشمال بدون حاجة وطلعنا في خان يونس شبه بدون حاجة، ما بدناش نعيد الكاغا كمان. Bagaimanapun ada rakyat Gaza yang mengambil risiko kekal di Rafah malah bertarung dengan kelaparan serta perhitungan antara hidup dan mati. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dalam pada itu tidak akan tunduk dengan permintaan Israel yang memohon kerjasama PBB dalam rancangan evakuasi secara paksa penduduk Rafah memandangkan kawasan di utara dan tengah Gaza terlalu tragis.
Laporan itu tadi menutup berita Ahli Jerah untuk malam ini. Saya Aziza Arifin dan Jurubahasa Isyarat Amin Zuhaili Mansur. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.